fotografer dah standby seorang. Dah start Siapa nak gambar? Aziz. Sabar Aziz. Boleh. Tadi kau pusat ada. Dah rekod ke? Dah start dah. Waalaikumsalam. Boleh kak? Ya, abah ada di Unizal. Abah ada di Unizal. Abah ada review tu hari ni. Nampak macam gedak boleh je kak. Abah ada di Unizal. Mula dah. Minggu depan. Minggu depan. Ni abah ada di Unizal sekarang. Betul lah kak. Mula. Ya kakak cakap apa dalam dia jam 20. Okey. Assalamualaikum. Sampai 3.50 insya-Allah. 3.50 insya-Allah. Kita start kat Google Meet ni. Tak. Dah dekat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah mardati wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan lagi diskusi buku Allah, Tuhan yang Maha Sempurna, yang disusun oleh Al-Syeikh Al-Muhaddith Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Nafa'anallahu bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita bersama-sama dengan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian daripada jemaah dia. Amin. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama dengan kekasih Allah dan juga kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekarang kita dah sampai ke halaman 31. Tajuk istiwa dengan maksud duduk menetap. Ini ramai orang sebut Tuhan duduk atas arah, Tuhan duduk sedia atas arah dan sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syekh muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Istiwa dengan maksud duduk menetap. Tidak harus menokok tambah sifat istiwa dengan cara ijtihad atau istinbat.
Bahkan wajib berpada dengan apa yang terdapat dalam nas tanpa menambah dan mengurang, kerana perkara ini tidak mampu dicapai oleh kajian dan akal fikiran. Okey, ini maknanya cara untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala mengikut metode ahli sunnah wal jamaah. Nasifuhu kama wasafa nafsah. Kita sifatkan dia seperti mana dia sifat diri dia. La nata'adda al-Quran was sunnah. Kita tidak melangkaui Al-Quran dan sunnah. Maknanya hak yang dibincang dalam sifat 20 hak jenis akidah, bukan hak jenis penjelasan jenis akidah. Tuhan ada, Tuhan sedia. Itu semua ni bukan ulama buat bijak, bukan terhasil daripada ijtihad, tapi diambil daripada nas yang bersifat qat'i. Nas yang bersifat qat'i. Baik, ya Allah. Peranan akal hanya sekadar menerima dan beriman kepada sifat yang datang, sebagaimana ia datang seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang ketua ulama salaf. Saya beriman kepada Allah dan setiap perkara yang datang dari Allah dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah tanpa melakukan tasbih, ta'til, tamthil dan takyif. Saya yakin amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah, la tashbih wala tamthil wala ta'til wala takyif. Wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah. Itu makna kata-kata Imam Syafi'i. Maknanya beriman kepada Allah dan apa yang datang daripada Allah. Apa yang datang daripada Allah ada kalanya kita dapat faham dengan jelas, maka kita jadikan akidah. Ada kalanya kita tak faham sebab kepada Allah. Sebab semestinya Al-Quran itu ada dua kategori jenis ayat tu. Ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ya Allah, Saya yakin tidak ada sesuatu pun yang seumpamanya dan dia maha melihat lagi mendengar. Imam Haramain pula berkata, umat Islam berijma' bahawa tidak harus meletakkan sesuatu sifat hasil ijtihad yang tidak mencapai status qat'i. Okey, untuk nak sampai ke status qat'i, imma dengan dalil akal ataupun dalil naqal. Dalil akal dan juga dalil naqal. Kalau naqal yang qat'iyatus subut wa qat'iyatud dilalah. Hak gitu itulah 20 sifat. Hak kita belajar wujud, hidang, rafaq, mukhalafatul ta'ala. Ataupun qat'iyah dari sudut akal. Bukan semata-mata yang disangka-sangka. Cuma kebiasaan yang dalil akal pada pandangan para ulama, bila disebut sebagai dalil akal, kebiasaannya hanya merujuk kepada yang qat'i. Dalil akal biasanya hanya merujuk kepada yang qat'i. Sekalipun ada juga akal yang zanniyah pun ada juga. Yang zanniyah tak kiralah daripada akal ataupun naqal, tak boleh diketengahkan sebagai sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti yang qat'i. Kita nak yakin kan? Nak yakin kena benda yang yakin. Sebab zan dia tidak akan melahirkan keyakinan. Az-zan la yatawalladu minhu illa zan. Zan tak akan lahir daripada dia melainkan zan. Sepertinya manusia tak akan lahir daripada manusia melainkan manusia juga. Tak ada manusia yang melahirkan mikrofon, tak ada. Ataupun melahirkan kipas, tak ada. Ya Allah. Sama ada dari aspek akal ataupun naqal bagi Allah. Ulama muhakkik berijma' bahawa mentakhsis zahir lafaz atau meninggalkannya tanpa ditakhsiskan jika dalilnya tidak bersifat qat'i seperti hadis ahad dan qiyas adalah harus. Jadi jangan nebak benda yang tak qat'i kita ketengahkan dia sebagai sifat bagi Allah. Sedangkan ulama kata harus kita tak mentakhsis, kita tinggal dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang tidak dapat diputuskan, bagaimana mungkin boleh diputuskan sebagai sifat Allah? Dalil yang bersifat zanni, bagaimana kita nak mengetengahkan sifat, bagaimana kita nak mengetengahkan satu akidah yang semestinya bersifat yakin. Akidah ni kena yakin. Jadi dalil dia mesti dalil yang yakin. Kalau dalil yang zanni tak mungkin boleh kita ketengahkan sebagai dalil untuk akidah. Untuk hukum fiqh boleh lah. Tapi untuk akidah la yumkin abada. Tak mungkin selama-lamanya. Baik ya Allah. Pentafsiran ayat Ar-Rahman istawa atas arash dengan maksud dia duduk menetap atas arash. Duduk menetap di atas arash tu mari mana? Yang dia tafsirkan istawa tu dengan makna menetap tu mari mana?
Kalau ada pun hanyalah sekadar andaian ataupun sangka-sangkaan. Sebab di sana tidak ada nas yang jelas, yang qat'i, yang menunjukkan Allah meletak di atas. Semata-mata dengan lafaz istiwa, istiwa itu masih boleh andaikan dengan makna-makna. 17 makna istiwa. Tengah ulama kata ada makna memerintah, boleh jadi makna menguasai, boleh jadi makna mengatasi, boleh jadi makna lebih tinggi, boleh jadi makna memiliki dan sebagainya. Berkata boleh jadi makna duduk. Tapi bila duduk disandarkan kepada Allah, istawa, Allah yang istawa, automatik duduk akan terpecah saja. Makna bahagian duduk tu memang dah usah daripada awal dah. Tiba-tiba hak duduk yang dia letak. Astagfirullah. Jauh daripada jalanan ulama-ulama salah. Kemudian kerah pula. Dia kata Tuhan duduk atas aras. Maknanya memerintah, salah, menguasai salah. Daripada mana dia meletakkan itu dengan makna duduk? Mana teksnya? Adakah Tuhan kata Ar-Rahman 'alal 'arsy qa'ada? Qa'ada makna duduk. Ar-Rahman 'ala 'arsy jalasa. Ataupun hal lagi jelas ni, Ar-Rahman 'alal 'arsy duduk. Bagilah tak? Tak ada. Tiba-tiba dia buat bijak dalam perkara yang melibatkan kedudukan. Buat bijak dalam perkara yang melibatkan ketuhanan, bahannya amat besar. Imma jadi kafir wala'iyadu billah, kekal dalam neraka. Kalau tak kafir pun akan jadi ahli bid'ah. Bila jadi ahli bid'ah, habis amalan kita tak akan diterima. Subhanallah. Kan itu bab akidah ni kita kena cermat. Ambil akidah daripada kumpulan yang diiktiraf, yang menjadi majoriti. Lalu kita nampak macam kita betul pun dulu, belajar dulu. Nanti kita akan nampak yang betul tu bersama-sama dengan majoriti. Nabi kata dah dalam beberapa riwayat, Nabi sebut alaikum bisawadil a'zam, mu kena ikut majoriti. Faman syadda finnar, siapa yang syadlah dia dalam apinya. Ya. Baik. Dia duduk menetap atas arash dipenuhinya, dia naik kepadanya. Semua makhluk adalah sama di sisinya, dan lain-lain lagi yang disandarkan kepada Ibnu Al-Abbas. Sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Saleh dan Muhammad bin Marwan Al-Kalbi. Ada juga ulama-ulama salaf, antara ni Ibnu Abbas, kata Tuhan duduk atas arah ada. Tuhan bertempat di atas arah ada. Tapi riwayatnya riwayat yang tak sahih. Riwayat yang dhaif, yang kemungkinan riwayat tu maudhu'. Dalam bab hukum fiqh pun tak boleh dah guna hadis dhaif. Apatah lagi dalam bab dalam bab hukum fiqh pun tak boleh guna hadis dhaif, apatah lagi apa? Makna sesuatu khabar itu akan ada nilai ilmiah apabila dia khabar yang sahih. Idza kunta mukhbiran fasihah, wa idza kunta naqilan fasihah, idza kunta mudda'iyan fadalil. Itu kaedah ahli sunnah wal jamaah. Baik, ya Allah. Al-Baihaqi berkata, kedua-dua perawi ini tidak diterima, yakni matruk oleh ulama hadis. Mereka tidak menjadikan riwayat kedua-dua tokoh ini sebagai hujah kerana terdapat banyak perkara mungkar dalam riwayat mereka, di samping terbukti sikap tidak jujur mereka dalam meriwayatkan hadis. Hak ni hak yang kata Tuhan bertempat dasarkan riwayat tu, bukan riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih tak akan jumpa. Riwayat yang sahih tak akan jumpa kata Tuhan duduk atas arah. Tuhan mustaqir, Tuhan menetap di atas kan. Kalau yang jumpa riwayat yang dhaif tu pula bukan fi fadail a'mal tu. Dhaif yang bercanggah dengan usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Memang kena reject dulu. Kalau dhaif hak sepatutnya kena reject, diterima wala-wala ada. Kalau dhaif hak boleh digunakan, ditolak pula situ. Jadi balik 360 darjah balik tu daripada majoriti ahli sunnah wal jamaah. Okay, ya Allah. Ali bin Al-Madini berkata, aku pernah mendengar Yahya bin Sa'id Al-Quttan menceritakan bahawa Sufyan pernah berkata, Al-Kalbi berkata, Abu Salih memberitahuku semua hadis yang aku riwayatkan
kepadamu adalah dusta semata-mata. Orang tukar riwayat sendiri kata gitu. Tiba-tiba dijadikan sebagai hujah ayat. Sufyan menceritakan bahawa Al-Kalbi pernah berkata, Abu Salih memberitahuku, perhatikanlah setiap riwayat yang kamu ambil daripadaku, daripada Ibnu Al-Abbas, jangan meriwayatkannya pula. Yahya bin Ma'in pula berkata, Al-Kalbi tidak ada apa-apa sesuatu. Kalau kita orang tengah kita kata tak ada benda, jangan main belajar dengan dia tak ada benda ni. Orang ulama hadis bila dia kata tak ada benda itu menunjukkan tak sepatutnya ambil riwayat daripada la bi syai. Imam Al-Bukhari pula berkata, ulama hadis tidak meriwayatkan riwayat Muhammad bin Marwan Al-Kalbi dan riwayatnya tidak harus dicatat sama sekali. Sebab dia ditohmah dengan memalsukan dia ditohmah dengan memalsukan hadis. Jadi orang yang ada tomohan memalsukan hadis, tiba-tiba kita nak jadikan hadis dia sebagai dalil pula dalil dalam ilmu akidah, orang yang bersifat yakin, memang kita tak apa kritik lah kalau kita ambil dulu. Kerana tu di kalangan sahabat-sahabat kita yang salafiyah, orang yang belajar sikit lah, orang yang alim, dia tak guna riwayat tu. Dia tahu tu. Dia tahu tu ni memang berat nanang. Tapi orang setengah-setengah bukan cerdik sikit, hanya faham malam-malam ada. Konon kau ada riwayat. Sebenarnya itu bukan riwayat yang boleh diterima sama sekali. Yang ulama tasawuf guna hadis-hadis dhaif itu bukan untuk nak isbatkan hukum, bukan untuk mengisbatkan akidah, untuk beramal. Kalau untuk beramal ni majoriti ulama hadis kata boleh. Untuk motivasi, untuk cerita tentang kelebihan, majoriti ulama hadis kata boleh. Tapi kalau untuk jadi dalil dalam ilmu akidah, untuk nak isbatkan akidah ataupun untuk nak isbatkan hukum keseluruhan ulama-ulama hadis dah, mereka kata mereka itu ulama hadis. Tapi apa yang mereka bawa amat jauh dengan jalanan sebenar ulama-ulama hadis. Ya Allah. Saya menambah, bagaimanakah boleh diterima keabsahan tafsiran sebegini dari Ibnu Abbas? Bagaimana mungkin Ibnu Abbas boleh tafsir gitu? Tidak ada seorang pun murid kanan beliau yang mengetahui lalu meriwayatkannya, walaupun pentafsiran ayat ini amat diperlukan. Pentafsiran tentang ayat istiwa amat diperlukan sebab daripada dulu. Maknanya masalah istiwa ni menjadi isu. Andai kata kalau benar Ibnu Abbas kata gitu, pasti anak-anak murid kanan dia akan meriwayat. Tapi tak ada seorang anak murid kanan dia yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut, ataupun bukan hadis lah, tafsiran daripada Ibnu Abbas itu menunjukkan bahawa tafsiran itu adalah tafsiran yang palsu. Bukan waktu kamu riwayat ni sendiri, bukan bermana-mana aku riwayat dengan Ibnu Abbas pun jangan ambil. Sebab di situ ada rekaan dan juga pemalsu. Ya Allah. Menerusi kitab Al-Wasiyah pula, Imam Abu Hanifah berkata, saya tegaskan bahawa Allah istawa atas arash tanpa ada sebarang hajat ataupun menetap atas. Menetap atasnya itulah makna duduk. Abu Hanifah ni siapa? Kalau seorang daripada ulama salaf yang menjadi ikutan kita, yang menjadi penyambung dengan generasi salaf. Abu Hanifah ni orang kata dengan sempat dengan generasi tabi'in dan sempat dengan sebahagian daripada para sahabat seperti itu. Sebahagian daripada tabi'in semestinya dia sempat, dia menjadi penyambung kepada pemikiran salaf yang sepatutnya kita jadikan sebagai panduan. Sebab kita punya akidah jenis sambung. Akidah kita bukan daripada kita direct kepada Nabi, kita datang dengan Nabi. Akidah kita akidah yang kita terima daripada guru kita, yang terima daripada guru kita, terima bersambung sampai kepada baginda Rasulullah. Itulah akidah yang dibawa oleh Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidi dan juga ulama-ulama yang sepandangan dengan Asy'ariyah dan Maturidi. Sekalipun mereka tak mengaku mereka tu Asy'ariyah, ulama hadis mereka tak mengaku mereka Asy'ariyah, tapi akidah dia tak beza. Usul akidah tak beza. Setengah-setengah ulama tasawuf tak mengaku pun dia Asy'ariyah. Setengah-setengah ulama tasawuf tak mengaku pun dia Asy'ariyah. Tapi akidah dia sama dengan akidah Asy'ariyah.
Tak beza apa. Lalu kita tengok akidah orang sufi yang dirakamkan oleh Imam Abil Qasim Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah. Sikit pun kita tak boleh kata berbeza dengan akidah yang dibawa oleh Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Bahkan Abu Qasim Al-Asy'ari juga adalah salah seorang daripada orang kata murid kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Tak lari. Keseluruhan ulama-ulama Islam akidah dia tak lari dengan akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Akidah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari bukan Abu Hasan Al-Asy'ari reka tidak. Dia mewarisi daripada generasi sebelum. Dan itulah akidah yang banyak dipegang oleh ulama-ulama zaman itu. Tapi sebab apa disandarkan akidah Asy'ariyah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari? Sebab ketukuhan Abu Hasan Al-Asy'ari. Bukan makna dia reka akidah baru. Macam ke qiraat lah, qiraat hafal, qalun, waras. Kenapa disandarkan qiraat tu kepada hafal, qalun, waras ni? Dia buat qiraat baru ke? Tak. Dia mewarisi qiraat tu. Tapi kerana ketukuhan dia, maka qiraat itu disandarkan kepada dia. Maknanya akidah Abu Hasan Asy'ari itulah akidah generasi salaf. Itulah akidah para sahabat. Ya Allah. Dia menjaga arash dan makhluk lain tanpa ada sebarang keperluan untuknya. Itu yang Abu Hanifah kata. Dia kata apa? Saya tegaskan bahawa Allah istawa atas arash. Dia tak menafikan istiwa. Kita pun gitu juga. Kita tak menafikan istiwa. Kalau menafikan istiwa atau kalau panggil jahiliyah, tanpa ada sebarang hajat. Dia istiwa di atas arash tanpa sebarang hajat. Tanpa perlu duduk atas arash. Kalau duduk atas arash, mana dia perlu kepada arash sebagai tempat duduk kepada dia. Dan ataupun menetap atasnya, tak sama sekali. Dia istawa di atas arash. Kalau ikut Abu Hasan Asy'ari, istawa atas arash maknanya dia mengadakan satu perbuatan yang namanya istawa, dan perbuatan tu berlaku di atas arash. Seperti mana dia mengadakan satu perbuatan yang namanya ar-razqu, bagi rezeki. Bagi rezeki atas makhluk, bukan maknanya dia duduk atas makhluk. Dia melakukan sesuatu perbuatan yang namanya imatah, mematikan itu perbuatan Tuhan. Dia buat di mana? Dia buat pada makhluk, bukan maknanya dia duduk atas makhluk. Begitulah juga istawa, satu perbuatan Allah yang Allah buat atas arash, bukan makna dia duduk di atas arash. Cuma beza istawa dengan hak lain. Imatah ar-razqu tu, imatah, ihya ar-razqu tu kita faham makna dia. Manakala istawa kita tak faham makna dia. Tak faham sebab apa? Sebab banyak makna-makna yang boleh diandaikan dan tidak ada satu pun makna yang ditetapkan oleh nas yang putus pada. Melainkan hanyalah sekadar andaian-andaian dia. Kerana itu kita kata sebaik-baiknya Allah beristiwa di atas arash. Makna apa? Allah Ta'ala serah kepada Allah. Macam Imam Syafi'i kata, amantu billah ala muradillah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang daripada Allah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan mengikut apa yang difahami oleh golongan-golongan sesat. Ya Allah. Istiwa dan penambahan lafaz bizzat bizzati ataupun bizzatihi. Ini dia kata istawa ar-rahmanu ala arsh, istawa bizzatihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arash tu bizzatihi, dengan zat dia. Maknanya zat Allah duduk di atas arash. Bila disebut Ar-Rahmanu ala arsh istawa bizatihi, maknanya zat Allah tu duduk atas, zat Allah tu menempat atas arash, ataupun zat Allah itu berada lebih atas daripada arash, yang berada di satu ruang yang namanya ruang kosong. Jauh mereka cuba kaji tentang Tuhan, yang mana Nabi kata tafakkaru fi khalqillah, fikirlah tentang makhluk Tuhan. Wala tatafakkaru fi zati, jangan fikir tentang zat Tuhan. Ni siap letak lagi atas pada arash, ruang kosong. Di situlah adanya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah.
Maknanya Allah berada di ruang kosong. Maknanya Allah juga mengambil ruang. Sedang molek Allah juga adalah jin wal-ayat. Baik, ya Allah. Begitu juga wajib berpegang dengan nas yang datang tanpa menokok tambah lafaz bidzati bersama-sama sifat istiwa. Tuhan kata Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, kita kata ya, sadaqna wa amanna annahu 'ala al-'arsy istawa. Kata tu je. Jangan kita kata annahu 'ala 'arsy istawa bi dzatih, dengan zat dia, maknanya dia istawa di atas arah, zat dia duduk atas arah. Astagfirullah. Maknanya dia telah menempatkan Allah Subhanahu wa taala di satu ruang yang lebih tinggi daripada arsy. Kita pernah mendengar ada dalam kalangan mereka berkata tanpa sebarang dalil sama ada Al-Quran dan hadis. Ni dia panggil mendakwa sesuatu tanpa ada dalil. Sedangkan bila orang cakap sikit nak dalil tu, tapi dia sendiri akidah tak ada dalil. Sama ada Al-Quran atau hadis. Allah istiwa atas arash bidzatih, zat Allah bersemayam atas arash. Itu makna Allah istawa di atas arash bidzati, maknanya zat Allah istawa di atas arash. Sebagai ganti Allah istawa atas arash yang sabit menerusi nas Al-Quran. Nas Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bidzatih. Tambah kata aku bidzatih. Nak suruh biar clear, nak suruh tunjuk bahawa Tuhan berada di satu tempat yang lebih atas daripada itu fahaman salafiyah Wahabiyah. Fahaman dia maknanya makhluk Tuhan ni yang paling tinggi ni arash. Ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, kemudian ada kursi. Kemudian atas pada kursi itu ada arash. Lepas pada arash ni, pada pandangan mereka, lepas pada arash tu tak ada benda tu, kosong kat situ. Tak ada makhluk tau. Di situ adanya Allah Subhanahu wa taala. Memang ceng. Fahaman kita memang ceng kering. Tok Paluh kata ni fahaman mujassibah, fahaman musyabihah. Dalam kitab dia Ma'arijul Lafaz fi Taraqqi ila Madarij al-Ilm. Ni golongan musyabihah yang kata Tuhan bertempat atas arah. Tok Tuhan besar pun sebut dalam kitab dia, dalam Durrah Fakhirah pun dia sebut ini golongan yang sesat. Maknanya orang fahaman gitu boleh katakan sepakat ulama-ulama di alam Melayu kata sesat. Kalau tengok kita Syekh Daud pun begitu juga, orang kata Tuhan bertempat lebih atas daripada Allah ataupun duduk atas Allah, sesat. Begitu juga ulama-ulama lain boleh dikatakan kalau dia cerita tentang hak ni, dia akan kata fahaman ni fahaman sesat. Tiba-tiba kita nak ambil hak ni. Maknanya kurang cerdik lah kalau ulama Melayu 100% fahaman mereka Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Ya Allah. Mereka berkata juga Allah ba'inun, terpisah dari makhluknya. Lafaz ini juga tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Walau bagaimanapun ulama salaf yang mengungkapkannya, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat, adalah bertujuan untuk menafikan wujud bersama pada sesuatu tempat antara Allah dan makhluk, untuk menolak pendapat Jah dan pengikutnya. Ia tidak didatangkan dengan maksud saling mempunyai jarak antara Allah. Begitu juga kata-kata Allahu fawqal arsy, iaitu atas arash. Ia juga tidak datang dengan perkataan ba'in min khalqih. Imam Baihaqi kata ba'in itu makna bainunah, itu bainunatis sifat, bukan bainunatil zat. Bainunatil sifat dengan makna sifat dia tak sama. Bukan bainunatil zat, zat Allah sini, zat makhluk sini, bukan. Maknanya dia terpisah dengan makhluk, terpisah dari sudut sifat dia. Dengan makna Allah tak sama sikit apa harang dengan makhluk. Bukan terpisah dari sudut zat dia. Mana zat makhluk, zat Tuhan. Ada dua zat, sedang oleh nampak dua jisim yang ada jarak antara kedua. Wal'ayadu billah.
Itu bukan yang dimaksudkan oleh ulama-ulama sana. Kata-kata ulama sana kita nak faham mana? Kalau daripada kita direct kepada dia, kita akan faham salah. Kita kena faham melalui kefahaman ulama yang muktabar. Antaranya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi kata ba'in an khalqih, bainunah di situ, pisah di situ, bainunatus sifat. Pisah dari sudut sifat. Maksud dia Tuhan tak sama sikit apa haram pun dengan makhluk. Dan makhluk tak sama sikit apa haram pun dengan Tuhan. Itu mana pisah itu? Bukan bainunatuz zat, bukan pisah dari sudut zat dengan makna ada jarak antara zat Tuhan dengan zat makhluk. Kita jisim, Allah bukan jisim. Kuncinya kita kena nafikan jismiyah itu daripada Allah. Kita isbatkan apa yang diisbatkan Allah. Tuhan tak kata dia jisim, tapi Tuhan kata dia ada. Kita yakin. Tuhan kata dia tak sama dengan makhluk, kita yakin tak sama dengan makhluk. Dia esa, kita yakin dia esa. Dia tak perlu kepada, yakin tak perlu. Jangan buat pijak kita mengisbatkan apa yang tidak diisbatkan oleh Allah SWT. Sehingga kita kata Allah berada di satu tempat yang lebih atas daripada atas. Tak ada dalam Quran sebut begitu, tak ada dalam hadis sebut begitu, tak ada riwayat yang sahih daripada para sahabat yang sebut begitu. Jadi fahaman tu adalah fahaman bid'ah yang tak pernah ada pada zaman sahabat, zaman Nabi dulu. Bukan setakat tak pernah ada, bahkan bercanggah dengan apa yang dibawa oleh para sahabat, seperti mana yang disebut oleh imam-imam yang menjadi penyambung antara mereka dengan generasi yang baik. Begitu juga kata-kata Allahu fawqal arsy, iaitu atas arash. Ia juga tidak datang menerusi hadis marfu'. Ia hanya terdapat dalam beberapa tariq jalan hadis al-aw'al yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab At-Tauhid. Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umairah, seorang perawi yang tidak dapat dipastikan sifatnya. Majhul. Bila majhul, maka hadis itu statusnya dhaif. Bila dhaif, tak mungkin boleh dijadikan hujah dalam perkara yang melibatkan akidah yang berlawanan dengan qat'i. Kalau tak berlawanan, bolehlah. Ini memang berlawanan lah. Kalau hak ni kita faham secara zahir, menunjukkan Tuhan tu bertempat. Dia tidak sempat berjumpa Al-Ahnaf, apatah lagi Ibnu Abbas. Maknanya berlaku inqita' pada sanad dia. Ada terputus sanad. Seorang pendokong aliran Salafiyah, Nasiruddin Al-Albani, selepas membincangkan topik ini dalam muqaddimah kitab Mukhtasar Al-Ulum lil Imam Al-Zahabi, berkata, daripada pembentangan ini jelaslah bahawa dua lafaz ini, iaitu bizatihi dan ba'in. Ba'in maknanya ba'in min khalqih, tidak pernah digunakan pada zaman sahabat dan tabi'in. Tak ada pun kata-kata para sahabat guna perkataan bizati ataupun ba'in min khalqih. Begitu juga zaman tabi'in ada. Lepas pada tu baru ada. Maka mengungkapkannya pada zaman itu dikira bid'ah. Tetapi apabila Jahm dan pengikutnya mula mereka pendapat bahawa Allah ada di serata tempat, hal ini membuatkan para ulama terpaksa menjelaskan perkara ini dengan berkata, Allah terpisah dari makhluknya, tanpa ada seorang pun dalam kalangan mereka yang mengkritik kewajaran kata-kata ini. Allah terpisah daripada makhluk dia dengan makna Allah tak sama sikit apa haram pun dengan makhluk, dan makhluk tak sama sikit apa haram pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan terpisah dengan makna ada jarak-jarak tertentu antara Allah dengan makhluk. Kalau terpisah ada jarak tu, terpisah antara dua jisim. Allah bukan jisim. Dah nak etikad wani, etikad macam dia Tuhan khabar. Dia khabar wani dia ada. Dia khabar dia tak sama dengan kita. Dia khabar bahawa laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'u al-basir. Ya Allah, saya berpendapat mereka sebilangan pengikut aliran Salafiyah menganggap tanpa ada dalil bahawa cara menolak pendapat Jahm yang telah dijatuhkan hukuman kafir dan buruh itu adalah dengan mengungkapkan kata-kata yang boleh menyerlahkan jismiyah, persamaan dan berada pada tempat tertentu bagi Allah, sehingga mereka berkata
Zat Allah berada atas arasy dan terpisah dari makhluk. Sekarang ni tak ada orang faham gitu Tuhan ada di mana-mana dengan mana Tuhan ada dalam rumah, ada di pasar. Ada orang faham gitu. Zaman Jahmiyah dulu ada, tapi itu masih diulang-ulang oleh kawan-kawan salafiyah kita untuk ditujukan kepada orang-orang yang berpegang dengan akidah al-Asy'ariyah. Mana tak kena sasaran. Mana segang tak kena tepat. Mana ada orang Asy'ariyah yang kata Tuhan ada di mana-mana dengan makna Tuhan bertempat di mana-mana. Cari dalam kitab mana-mana pun kita tak akan jumpa. Ada di kalangan ulama ahli sunnah yang kata Tuhan tu dalam projek pun ada, dalam sorok pun ada, dalam jubur pun ada, pasar pun ada, dalam cabang pun ada. Orang kata gitu. Bila ada orang kata Tuhan tu ada di mana-mana, maksud dia Allah tahu benda yang kita buat, Allah tengok benda yang kita buat, Allah dengar benda yang kita buat. Jadi dia aplikasikan kefahaman Jahmiyah itu diserangnya Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah tak boleh pun kata Allah bertempat dalam banyak tempat. Hantu tu dia sendiri yang reka, kemudian dia takut-takutkan orang dengan hantu tu. Hantu tu tak ada pun, dalam TV pun tak ada hantu. Ya Allah. Mereka menolak ta'til dan takwil jahm dengan kata-kata yang menepati fahaman tajsim Muhammad bin Karram As-Sijistani, seolah-olah mereka lah pejuang agama Allah dengan menungkuk tambah sifat-sifat Allah atas alasan menjaga akidah tauhid. Alangkah baiknya jika mereka mensucikan Allah, seterusnya menyerahkan perincian sifatnya kepada Allah seperti yang pernah dilakukan oleh ulama salaf. Ketua generasi tabi'in Imam Abu Hanifah berkata, tidak harus memperkatakan sesuatu mengenai zat Allah bagi sesiapa jua yang bercanggah dengan apa yang diberitahu oleh Allah, yang bercanggah dengan kesimpulan akal yang sifatnya qat'i, tak mungkin. Sebaliknya hendaklah dia menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang dinyatakan olehnya. Ini kaedah kita, nasifuhu kama wasafa nafsah. Kita sifat Allah seperti mana yang Allah sifatkan diri. Kalau sifat 20 kita belajar tu, Allah Tuhan yang sifat diri dia sendiri. Akidah tu, Tuhan tu ada, Tuhan tu sedia, Tuhan tu kekal, Tuhan tak sama dengan makhluk, Tuhan tu tak perlu kepada yang lain, Tuhan tu esa, Tuhan tu maha berkuasa, Tuhan tu maha hidup, maha berkehendak. Itu antara sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sendiri sifatkan kepada diri dia. Ya Allah. Tidak harus memberi ulasan mengenainya berdasarkan pendapat semata-mata. Imam Badruddin Ibnu Jamaah menambah, Imam Badruddin Ibnu Jamaah ini salah seorang tokoh ulama yang besar pada kurun ke-8. Dia sezaman dengan Imam Ibnu Taimiyah dalam mazhab Syafi'i. Waktu itu Ibnu Jamaah ni seorang tokoh yang besarlah. Dia digelar sebagai Syekhul Islam, Qadhi Al-Qudah. Kalau Syekhul Islam ni ada beberapa orang dia boleh namanya Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Ibnu Jamaah. Dia dapat gelaran Qadhi Al-Qudah, Qadhi kepada segala qadhi. Maknanya orang yang menjadi ikutan ni, orang yang menjadi ikutan. Mana baik ikut ni daripada ikut orang yang kita tak tahu mari daripada dua mari. Allah. Apabila sudah pasti sedemikian, maka sesiapa yang mentafsirkan istiwa Allah dengan maksud yang dapat difahami daripada sifat-sifat makhluk. Istiwa dengan yang difahami dari sifat makhluk, itulah maknanya duduk. Orang yang tafsir Tuhan tu istiwa atas arah dengan makna Tuhan duduk atas arah. Seperti berkata istawa bizati. Istawa bizati dengan makna zat Tuhan ada atas arah. Maknanya Tuhan duduk atas arah lah. Ataupun istawa haqiqah. Istawa haqiqah, istawa dengan makna hakiki. Dalam bahasa Arab ni ada dua, makna hakiki dengan makna majazi. Makna hakiki, saya melihat singa di dalam hutang. Tu singa betul, singa hakiki tu. Satu lagi, saya melihat singa sedang mengarang dalam masjid Yuniza. Oh tu bukan singa betul, tu orang panggil singa majazi. Hak ni dia kata Allah beristiwa di atas arah haqiqah.
Dengan makna istawa siapa pegang dengan makna duduk pada ayat. Tapi kalau dikata hakikat, ulama sana ada juga guna perkataan ni hakikat. Makna Allah beristiwa di atas arah tu dengan makna yang hakikat. Tapi hakikat yang mereka maksudkan itu ialah hakikat syar'iyah. Hakikat syar'iyah kita tak dapat tahu melainkan ada khabaran daripada syarak. Macam ke as-salah. Salah asal dia makna apa? Doa. Mana-mana doa pun dinamakan dengan as-salah. Tapi salah yang kita faham dengan makna perbuatan, kata-kata yang dimulakan dengan kata disudahi dengan salam. Penjelasan tentang salah dengan makna itu dinamakan dengan hakikat asy-syar'iyyah. Masalah solat kalau bandingkan dengan istawa, solat tu ada penjelasan dia. Tapi perkataan istawa tu tidak ada penjelasan. Ini yang kita boleh tanggung. Bila kita tengok ada ulama salah kata istawa dengan makna hakikat, yadung dengan makna hakikat. Hakikat di situ bukan hakikat yang dimaksudkan oleh Salafiyah Wahabiyah. Hakikat itu lebih kepada hakikat syar'iyah, bukan hakikat lughawiyah. Ya Allah. Bererti dia telah melakukan satu perkara bid'ah yang tidak sabit dalam as-sunnah dan tidak pernah diucapkan oleh imam-imam yang menjadi ikutan. Sebahagian golongan mutaakhirin menambah, istiwa Allah bererti saling bersentuhan. Golongan mutaakhirin ini Salafiyah yang mutaakhirin. Salafiyah yang terkemudian ni ada beberapa orang tu tokoh dia. Dia kata macam mana? Dia kata istawa Allah bererti saling bersentuhan antara arash dan zatnya. Kita sebab Tuhan duduk atas. Maknanya kalau tak sentuh, kau tak panggil duduk. Bila sentuh tu panggil duduk. Bila maksud sentuh, mana Tuhan tu tokoh juga seperti mana tokohnya sekolah ayat. Okey, ya Allah. Dia memenuhi ruangan arash, pasti zatnya mempunyai saiz yang diketahuinya. Itu adalah kesesatan yang nyata. Walayatullah. Jauh dia cakap tentang tu Tuhan, yang Nabi kata jangan fikir tentang tu tentang Tuhan. Sesetengahnya pula berkata Allah berada pada satu tempat tertentu dan tempat zatnya adalah atas arash. Dia bersentuhan dengan arash. Kursi pula adalah tempat letak kedua-dua kakinya. Yahya bin Ammar berkata Allah bizatihi berada atas arasnya dan ilmunya mengelilingi semua perkara. Ini biasa yang diungkapkan oleh rakan-rakan Salafiyah. Allah ada atas arah tu, tapi ilmu dia ada di semua tu. Adakah ilmu Allah tu cerah tangga dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi nampak dia faham Tuhan tu macam dua orang seorang. Dia faham Tuhan tu macam dua orang seorang. Ini jangan terpedaya dengan pemikiran-pemikiran. Ikut ulama' kita dah berjaya. Lalu kita ikut, kita letak tapak kaki kita pada tapak kaki mereka, kita juga akan berjaya seperti mana mereka telah berjaya. Kita sampai ke destinasi yang mereka benar sampai. Jadi tak perlulah kita nak cari benda baru-baru, tak perlu. Yang menyebabkan kita tak sampai ke destinasi yang kita ingin, iaitulah syurga Allah, iaitulah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Setelah menukilkan kata-kata Yahya ini, Az-Zahabi berkata lafaz bizatihi ini sebenarnya kamu ambil daripada poketmu sendiri. Akhasta min jaybik, mu ambil daripada poketmu sendiri, mu reka sendiri dalam keadaan tak pernah diungkap mana-mana ulama-ulama salaf. Di dalam kitab ini, yakni kitab Al-Ulu karangan Imam Az-Zahabi dia nak ambil kepada Imam Ibn Taymiyah. Dalam kitab Ulu ni banyak fahaman-fahaman yang menepati dengan fahaman Salafiyah Al-Wahabiyah. Sebab Salafiyah Wahabiyah ni imam dia dalam isu akidah ni itulah Imam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah. Jadi Imam Zahabi ni terangkat juga. Tetapi di sana ada sebuah kitab Zabrul Ulum pada silapnya. Seakan-akan macam Imam Zahabi dia cuba orang kata berlepas diri daripada fahaman-fahaman dia yang sebut. Seakan-akannya begitu. Macam dia tak berapa restu kepada Imam Ibn Taymiyah, khususnya dalam perkara yang menyebabkan hak manusia hak sebenarnya Allah serah kepada Allah. Yang jelasnya Imam Zahabi walaupun ada perkara-perkara yang kalau tengok dalam kitab Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar itu memang ada nukilan-nukilan yang menunjukkan kepada fahaman yang
tak menepati dengan faham ahli sunnah wal jamaah, tetapi nak boleh sampai ke kita tu telah melalui satu tempoh masa yang cukup lah. Jadi boleh jadi dia rojok semula kata-kata dia, boleh jadi dia betul semula, boleh jadi ada orang masuk dalam kitab ni, mana banyak boleh jadi tanpa kita ragui Imam Zahabi. Begitu juga Imam Ibn Taymiyah, dia banyak jasa kepada agama kita, kepada umat ni bagi Nabi SAW. Jadi tak pelik kalau dia salah sungguh, Tuhan pun dosa dia. Kalau seorang yang beri minum air setegak kepada anjing, Tuhan boleh hapuslah ke? Apatah lagi dengan imam-imam yang jasanya cukup Cuma adalah beberapa perkara yang dia menyalahi jumhur ahli sunnah wal jamaah, maka hak tu kita ketepikan hak tu. Dan hak tu boleh jadi dia faham, dia maksud lain, kita faham lain. Boleh jadi dia faham macam kita faham, tapi dia dah baiki dah sebelum daripada dia mati. Dan boleh jadi dia mati dalam keadaan begitu dan dia mendapat pengampunan daripada Tuhan. Mana selama mana kita boleh ihtimal untuk bersangka baik, sikap kita kena bersangka baik. Jadi itu sikap kita. Kerana tu kita dah kata Ibn Taymiyah kafir, dah kata orang ni kafir, bukan ni kafir. Siapa kita ni? Makna jasa Ibn Taymiyah dengan kita tu air kuku pun dah cukup. Makna jauh sangat-sangat. Ini tokoh-tokoh yang berjasa kepada kita. Mana hak tak comel tu tepikan tu bukan kita nak naik petah berlawan dengan dia, tidak. Kita ikut ulama-ulama lain yang sama level dengan dia ataupun yang lebih berautoriti daripada dia. Dan orang kata sesuatu yang baik daripada dia tu lebih baik, lebih banyak daripada sesuatu yang buruk. Ini Imam Nabhani dia kata bila mu tengok aku puji Ibn Taymiyah, antaranya masuklah juga anak-anak murid Ibn Taymiyah. Dia kata kalau aku puji ke dia, makna aku puji sifat-sifat dia yang baik. Kalau aku kutuk dia, aku kritik dia, aku kritik pandangan-pandangan dia yang salah. Pandangan-pandangan dia yang baik itu lebih banyak daripada pandangan-pandangan dia yang salah. Dia bukan perlu, ini kafir. Sebab kita dah sempat dengan mereka ni. Kalau berita sampai kita pun sejauh mana kita boleh pastikan betul sungguh begitu, dengan makna begitu. Jadi ada ruang untuk kita bersangka baik, maka kita bersangka baiklah. Imam Zahabi dari segi akidah dia banyak orang kata kritikan daripada para ulama sebab dia terpengaruh dengan pemikiran Ibn Taymiyah. Tapi dari segi tasawuf dia, kesufian dia, itu tidak diragui sama sekali. Dari segi orang kata dhabit dia dalam menukilkan riwayat, dari segi ilmu hadis, itu tidak diragui sama sekali. Ini salah seorang daripada tokoh besar daripada tokoh-tokoh ulama Islam. Itu biasalah. Nak buat macam mana, ada silap sikit, nak buat macam mana. Kalau silap tu kita ketepikan, jangan ikut. Kalau baik dia lebih banyak daripada silap. Orang perempuan seorang pelacur beri minum setegak air kepada anjing, Tuhan apa habis dosa. Habis dosa dia Tuhan apa. Sebab Tuhan kita ni Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Nak padu dengan imam-imam ni, jasa dia kepada kita, masya-Allah, tak terbalas. Ibn Taymiyah siapa sanggup nak lawan karya-karya dia? Ibn Qayyim al-Jauziyah siapa sanggup nak lawan karya-karya dia? Begitu juga dengan Imam Az-Zahabi ni. Siapa sanggup nak lawan Sair A'la fi Nuqadah 24 juzuk. Kita gamuk ni habis PhD pun tak nak habis lagi. Nak baca hak dia pun tak habis-habis. Tiba-tiba kita nak petikai dia, kita nak kata dia sesat dan sebagainya. Banyak ayat dia. Baik. Dan Imam Az-Zahabi ni dari segi sufinya, dia seorang sufi. Situ beza antara dia dengan golongan Salafi awal, Wahabiyah. Imam Zahabi dia kata tiryaq qabri ma'ruf, qabri ma'ruf tiryaq mujarrab. Tanah kubur Ma'ruf Karhi itu adalah penawar yang mujarrab. Ada kawan kita Wahabi kat sini tadi. Apa benda umpai tanah kubur kau ni, ambil tanah kubur. Imam Zahabi ada seorang ulama, dia buat kitab. Orang kata tabarruk mengikut pandangan Imam Az-Zahabi, dan dia nukilkan cerita-cerita tabarruk para ulama dalam kitab Sair A'lamin Nubalah. Cukup baik baca buku tu sehingga kita tengok inilah
fahaman Imam Az-Zahabi dalam isu yang berkait dengan at-tabarruk. Yang kawan-kawan kita Salafi Wahabi maruh kalau lupa tabarruk. Baik, ya Allah. Di dalam kitab ini, kitab Al-Ulu karangan Imam Az-Zahabi, terdapat banyak sekali pendapat Mujassimah. Saya tegaskan, Imam Ahmad sebenarnya tidak mempunyai kaitan langsung dengan pendapat mungkar seumpama ini yang disandarkan kepadanya. Kerana nukilan pendapatnya menunjukkan bahawa beliau tidak mengisbatkan jihah, arah, yakni arah bagi Allah sama sekali. Sebaliknya beliau berkata, istiwa adalah sifat Allah yang tidak boleh diingkari. Ini adalah pendapat sesetengah ulama salaf. Beliau pernah ditanya mengenai sifat istiwa. Jawab beliau, Allah istawa atas arash dengan cara yang dia mahu, sebagaimana dia mahu tanpa sebarang had dan tidak mampu kita fahami. Jawapan Imam Ahmad ini dinukilkan oleh Al-Khallal. Seakan-akan Imam Ahmad memahami istawa itu seumpama Abu Hasan Al-Asy'ari, dengan mana istawa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya perbuatan Allah dia buat seperti mana yang dia kehendaki, dengan cara mana yang dia kehendaki. Seakan-akan di situ. Ala kulli hal yang sebenarnya Allah a'lam. Baik, ya Allah. Dengan sanad yang bersambung. Arash dan fauqiyah. Arash dan fauqiyah. Begitu juga wajib berpegang dan mengikat diri dengan nas yang sabit dalam memahami sifat istiwa. Tidak menokok tambah pentafsirannya secara berijtihad dan istinbat. Begitu juga wajib berpada dan terikat dengan apa yang terdapat di dalam nas tanpa menokok tambah dengan menggunakan nas lain yang tidak sahih. Nas yang tidak sah dijadikan dalil dalam perkara halal dan haram, apatah lagi dalam permasalahan akidah yang lebih penting dan lebih tinggi kedudukannya. Lagilah nas tadi tidak boleh dijadikan hujah ataupun tidak boleh dijadikan dalil. Bagaimanakah gerangan mereka yang mensabitkan sesuatu dalam perkara ini menerusi hadis-hadis yang tidak disepakati oleh para ulama? Contohnya, mereka yang menambah lafaz fauqiyah alal arsh, yakni lebih atas daripada arsh, dalam mentafsirkan sifat istiwa, hingga mereka berkata bahawa Allah berada lebih atas daripada arsh. Lebih atas daripada arsh dengan makna di ruang kosong. Nah, ini memang fahaman Salafiyah Al-Wahabiyah. Boleh tengok dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnul Usaymi, oleh Bin Baz sendiri, oleh Syekh Abdullah Hafaz. Nah, kitab-kitab mereka ni kita akan dapati mereka kata makhluk Allah yang paling tinggi ialah arasy, dan lepas pada tak ada benda dah, dan di situ adanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka tak kata Allah mengambil ruang di situ. Kalau kata Allah mengambil ruang di situ, jadi kafir lah ayat ni. Sedangkan lafaz fawqal arsy hanya datang secara marfu' menerusi beberapa tariq. Hadis Awal yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah. Hadis Awal yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah di dalam kitab tauhidnya, sebagaimana yang sedia maklum. Hadis Awal itu hadis yang dipertikai oleh para ulama. Ada ulama yang kata itu hadis dhaif. Kalau yang kata sahih pun dia bukan sahih sampai ke tahap mutawatir yang tak mungkin dijadikan dalil dalam perkara yang melibatkan akidah ketuhanan Allah. Sebagaimana yang sedia maklum pada sanadnya terdapat Abdullah bin Umairah, seorang perawi yang tidak dikenali. Dia tidak sempat berjumpa Al-Ahnaf, apatah lagi Ibnu Abbas. Baik. Hanya berpandukan hadis sahih dalam perkara akidah. Menerusi kitab Muqaddimah fi Ulumil Hadis, Ibnu Salah berkata, menurut ulama hadis dan ulama lain, harus tidak terlalu teliti mengenai sanad hadis dhaif selain daripada hadis palsu dan meriwayatkannya tanpa menjelaskan statusnya, kecuali dalam perkara yang melibatkan sifat-sifat Allah dan hukum hakam syariat. Itu dia pandangan majoriti ulama-ulama hadis sendiri. Dengan makna kalau hadis itu tidak mengandungi hukum halal dan juga haram, tak mengandungi hukum syarak, dengan makna tak boleh diketengahkan sebagai dalil syarak, dan tidak mengandungi akidah, mereka tidak terlalu teliti
mereka tak terlalu tegas untuk meriwayatkan hadis tu. Maknanya kalau dhaif tak ada masalah nak riwayat tu. Kecuali benda yang melibatkan halal haram dan juga akidah, barulah mereka akan kritik dia punya perawi, sehingga perawi yang benar-benar diterima barulah diriwayatkan, barulah dikeluarkan hadis itu. Contohnya hadis yang berkisar mengenai kata nasihat, kisah-kisah teladan, amalan-amalan sunat dan semua hadis dalam kategori targhib dan tarhib. Targhib dengan makna hadis-hadis yang boleh bagi motivasi kepada kita. Tarhib hadis-hadis yang boleh melahirkan rasa takut kita untuk nak buat maksiat. Begitu juga dengan semua hadis yang tidak mempunyai kaitan dengan sesuatu hukum atau akidah. Mana mereka tidak cerewet sangat. Tapi lain dengan rakan-rakan kita hak Salafiyah Wahabiyah ni. Pas sejarah sirah pun nak hadis sahih juga. Mana kalau sejarah sirah nak hadis sahih juga, habis sejarah sirah kita kena tolak lagi. Al-Fungsu di Al-Bukaki menyerang Melaka pada tahun 15 mana sana? Cegoh tak ada sana. Dah ni ada surat betul lah, ada sanak ni mana? Habis sejarah, hilang habis sejarah. Dan itulah orang kata dalam sirah Ibn Hisham ada hak dhaif, ada hak sahih. Dia letak belaka oleh pengarang dia. Mana pengarang dia tu ikut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dia ada perkara-perkara yang tak boleh ketengahkan hadis, mesti kena sahih. Bila nak sabitkan hukum ataupun nak sabitkan akidah. Di sana ada ulama dia tidak tak kerah sangat. Antaranya dalam perkara yang melibatkan sirah, sejarah. Kecuali riwayat itu bercanggah dengan riwayat yang lebih sahih. Itu baiklah. Sekarang riwayat itu menjelaskan lagi apa yang sabit dengan riwayat yang sahih. Kita ada masalah walaupun dia dhaif. Baik. Untuk fadail a'mal, untuk menyatakan kelebihan, sama ada kelebihan amalan. Amalan buat gini, pahalanya berjam-jam. Mana kita nak beramal dengan hadis kita tak ada masalah. Mana kalau ia sungguh Nabi kata gitu, maka besar kita. Kalau Nabi tak kata gitu pun tak dosa. Sebab apa? Sebab kita nak buat ibadah. Hak yang kita buat tu pula ibadah. Setiap kali lepas pada sembahyang Jumaat, tak gerak lagi, tak cakap lagi, kita baca 7 kali Al-Fatihah, 7 kali Allahu Ahad, 7 kali Allahu Akbar, 7 kali Qul a'udzu binnas. Ya, hadisnya hadis dhaif, tapi itulah yang diamalkan oleh ulama-ulama lain. Sebab apa? Kalau betul sungguh hadis itu daripada Nabi, pahala kita dosa kita seminggu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi tak kata gitu contohnya, tapi Nabi tak kata gitu, tak ada masalah apa. Bukan kita joget, bukan kita telanjang bulat atas masjid duk joget jating-jating. Tak, kita baca qul Allah, baca Al-Fatihah yang sabit dalam orang kata hadis-hadis yang sifatnya umum, dalil-dalil umum. Kecuali dalam hadis tu Nabi sebut lepas pada sembahyang Jumaat kena berlari 7 raung tawaf masjid akan diampun segala. Itu sungguh benar. Tawafnya di Baitullah sahaja, bukan di masjid. Kan itulah para ulama kita, dia tak tegah benda itu. Dia tak tahu ke tu hadis dhaif. Mustahil dia tak tahu hadis tu hadis dhaif. Tapi sebab apa dia amal juga? Sebab orang kata kena dengan peranan hadis dhaif. Sebab bila hadis dhaif, maknanya masih lagi ada andaian dia adalah hadis bagi Nabi SAW. Kerana tu ulama letak tu hadis dhaif. Kalau yang tak ada andaian langsung bahawa dia tu hadis Nabi, dia akan letak dalam status hadis maudhu', iaitu hadis palsu yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian
Begitu juga dengan semua hadis yang tidak mempunyai kaitan dengan sesuatu hukum atau akidah. Antara ulama yang merekodkan pendapat sebegini ialah Abdul Rahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. Menerusi kitab At-Taqrib, Imam An-Nawawi berkata adalah harus mengambil mudah mengenai sanad hadis, meriwayatkannya dan beramal dengannya tanpa menjelaskan status hadis kecuali hadis palsu dalam permasalahan selain sifat-sifat Allah atau hukum hakam seperti halal haram menurut ulama hadis dan ulama lain. Siapa yang kata gitu tu? Imam An-Nawawi. Adakah rakan-rakan kita yang Salafiyah Wahabiyah tu lebih hebat ilmu hadis daripada Imam An-Nawawi? Mana kalau kata dia lebih hebat sebab dia ada PhD. Tak faham lah tu, tak kenal Imam Nawawi tu siapa? Imam Nawawi ni sampai ke tahap Al-Hafiz. Ada PhD ke, ada profesor ke apa ke, payah. Kalau kita orang Melayu lah, kalau orang Arab mungkin ada tu. Bukan nak melekeh-lekehkan orang Melayu, tapi pada pandangan kita, penelitian kita, payah untuk nak sampai ke tahap Al-Hafiz itu. Al-Muhaddis ada ke tidak pun tak apa. Orang ramanya bukan Al-Muhaddis. Mana? Muhaddis ke apa dia panggil tu? Tapi kita tak mau katakan orang lah. Maknanya ialah kalau dia pandai-pandai lah. Tapi untuk nak sampai ke title Muhaddis itu bukan suatu benda yang mudah. Nak sampai ke title Al-Hafiz lagi lah Allah. Imam Nawawi sampai ke title Al-Hafiz. Ini orang yang sepatutnya kita ikut dalam ilmu hadis. Kalau dia kata hadis dhaif tu masih boleh beramal, kita beramal. Andai kata kawan kita, dia kata tak boleh nak beramal dengan hadis dhaif, dia buah hadis dhaif. Kita kata dengan awak-awak saya buat. Kan saya nak tinggal Imam Nawawi, saya nak pilih awak. Awak ni siapa? Ni benda yang kita kena faham. Kita kena sedar. Maknanya mereka kata boleh beramal dengan hadis dhaif, sekalipun hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran hujah ataupun dalil untuk nak mensabitkan hukum hakam, lebih-lebih lagi untuk nak mensabitkan akidah. InsyaAllah. Imam Ahmad bin Hanbal mengulas tentang kedudukan Al-Kalbi dengan berkata, hadis-hadis ini sahaja yang dicatat daripadanya, iaitu hadis tentang peperangan dan seumpamanya. Dalam perkara halal dan haram kami mahukan perawi sebegini, iaitu perawi yang lebih hebat. Al-Baihaqi mengulas, apabila riwayatnya sudah tidak diterima dalam perkara halal dan haram, maka lebih-lebih lagi tidak harus diterima dalam perkara yang berkait dengan sifat-sifat Allah. Antara dalil yang digunakan oleh orang yang kata Allah Subhanahu Wa Taala berada di satu tempat yang lebih tinggi daripada aras, iaitulah hadis Aw'al. Hadis Aw'al ini hadis yang diriwayatkan oleh Kalbi. Hadis itu hadis yang tidak sahih. Imam Ahmad kata Kalbi ni kalau dia cerita tentang sirah kita boleh terima, tapi kait dengan hukum hakam no way. Itu baru hukum hakam. Ini akidah lagi. Akidah pula, akidah ketuhanan. Lagilah tidak boleh. Ulama hadis mengkritik Al-Kalbi disebabkan beliau banyak meriwayatkan hadis daripada ahlul kitab dan perawi-perawi yang dhaif serta menyembunyikan nama-nama mereka. Sini kita boleh faham ulama hadis masih lagi ambil manfaat daripada riwayat Al-Kalbi. Selama mana riwayat tu tak sentuh orang kata hukum hakam dan tak sentuh akidah. Hak bawah pada tu fadail amal ataupun kita kata cerita sirah dan sebagainya masih lagi diterima. Bukan ditolak tu. Ya Allah. Suatu yang pelik kita dapati mereka mengingkari beberapa perkara yang dilakukan orang ramai atas alasan tidak ada hadis sahih dalam perkara itu. Mereka ni yang dimaksudkan ialah sahabat-sahabat kita lah, ikhwanana minas salafiyyin, daripada golongan salafi wahabi ni. Dia engkar kepada orang sebab dia kata tak ada hadis. Zikir ramai-ramai tak ada hadis. Kemudian apa bendanya, baca kunut pun dia kata tak ada hadis yang sahih. Contohnya baca talqin, tak ada hadis yang sahih. Engkar kerana tidak ada hadis yang sahih dalam perkara amal dalam waktu yang sama. Sedangkan ya Allah,
Sedangkan pintu menggunakan hadis dhaif masih terbuka luas. Okey. Justru ia tidak boleh diamalkan untuk dijadikan sandaran. Sedangkan pintu hadis sahih, hadis dhaif masih terbuka luas untuk amal. Para ulama pula mengambil sikap tidak terlalu berkira dalam perkara ini berdasarkan kaedah masyhur yang telah digariskan dalam ilmu usul. Masalahnya mereka yang mengingkari keharusan menggunakan hadis dhaif dalam perkara sunat ni, dalam perkara manakib, dalam tarhib yang dibenarkan oleh para ulama, kami dapati mereka menggunakan hadis dhaif dan hadis yang dikritik hebat oleh para ulama sebagai dalil, bukan sahaja untuk nak meletakkan halal dan haram, tapi sebagai dalil dalam meletakkan akidah. Insya-Allah. Orang kata dahsyat sangat-sangat. Hadis awal itu dijadikan dalil untuk nak kata Tuhan berada lebih tinggi daripada arasy. Tuhan lebih tinggi. Hadis itu menceritakan bahawa arasy ini ditanggung oleh penanggung-penanggung arasy. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lebih atas daripada arasy. Itu dia. Maknanya Allah berada lebih atas daripada arah. Arah tu makhluk yang paling tinggi, atas pada tu tak ada benda dah, dan di situ adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat. Sekalipun hadis tu tak kata pun Allah berada di situ, cuma dia kata Allah lebih atas daripada arah dia. Bukan dia kata Allah ada di situ, Allah berada di situ. Atau cuma dia kata Allah fauqa zalik, Allah lebih atas. Mana hadis itu boleh dipahami dengan betul. Kalau kefahaman kita kefahaman betul, kita jalan dengan kekuatan kita. Tengok bangunan Tabung Haji, dia kata Allah tingginya Tabung Haji. Tengok blok KLCC, oh tingginya KLCC. Tengok blok Menara Petronas, oh tingginya Petronas. Kita pun kata awak lebih tinggi daripada Menara Petronas. Dia pun senyum mengeng. Sebab apa? Sebab dia faham tinggi situ bukan Menara Petronas tu ada beratus tingkat tu dia lebih tinggi begitu, tidak. Tapi tinggi dia tu tinggi yang merujuk kepada kedudukan dan juga martabat. Kita kata walaupun tinggi Menara Petronas itu, tetapi yang di Pertuan Agong lebih tinggi daripada itu. Tinggi yang di Pertuan Agong itu bukan tinggi pada diri sendiri dah. Tinggi yang merujuk kepada kedudukan dan juga martabat. Mana boleh dipahami dengan betul, tapi yang tak betul juga yang diambil. Jadi hadis awal itu hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Mandah alaihi rahmatullah itu adalah hadis dhaif. Itulah kebanyakan daripada rakan-rakan ikhwanuna minas salafiyyin jadikan dalil untuk mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi daripada arasy, tinggi yang isi, bukan tinggi yang maknawi. Ya Allah. Sedangkan para ulama telah bersepakat tidak harus sama sekali menggunakan hadis dhaif dalam perkara ini. Bahkan jika tidak berstatus mutawatir, ia mestilah hadis yang sahih lagi sabit. Tidak ada daya dan upaya bagi kami melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi agung. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya dia serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kepincangan dari segi kesilapan kefahaman daripada rakan-rakan kita juga ni. Bukan orang lain. Dia bukan musuh kita. Musuh kita sebenarnya iblis alaihi laknatullah. Oh ni kawan-kawan kita hak salah dalam tu. Jadi tugas kita banyak doa untuk mereka. Doa banyak-banyak. Dia bukan orang lain, anak murid kita, kawan sebilik dengan kita, sama-sama bangsa dengan kita. Doa untuk dia banyak-banyak. Hujah dengan dia tak jadi. Sebab kadang-kadang bila dah orang kata dah ta'assub tu, dia tak nak dengar hujah lagi. Bukan hujah kita, hujah daripada Imam Ghazali pun tak terima. Hujah daripada Syekh Zakaria Al-Ansari pun tak terima. Hujah daripada tokoh-tokoh besar tak terima. Kalau kita pun benda tak sangat. Kita nak dibandingkan dengan tu, kita ni anak uik gitu dia punya. Kalau besar tu dia tak terima. Jadi banyakkan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka hati dia, pecahkan sifat ta'assub dalam hati dia, pecahkan buruk sangka dalam hati dia, pecahkan rasa dia tu hebat, orang lain semuanya sesat, barulah dia akan nampak mana yang betul, mana yang salah. Ya Allah.
Imam Ahmad berkata, kami terlalu berhati-hati apabila meriwayatkan hadis tentang perkara halal dan haram. Itu nak dijadikan dalil halal dan juga haram. Nak sabitkan hukum, dia ni boleh, dia tak boleh. Waktu memang berhati-hati. Mesti dia akan kaji perawi. Kalau perawi tu tak rak, hadis tu hadis dia akan tolak tepi. Walaupun begitu, dia akan tolak tepi. Sebab apa? Sebab untuk nak memastikan hukum yang dikeluarkan itu benar-benar menepati dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila meriwayatkan hadis tentang fadail dan seumpamanya. Hadis fadail, hadis yang menjelaskan tentang kelebihan. Sama ada kelebihan amalan, kelebihan orang, kelebihan tempat, kelebihan masa. Oh ni Imam Ahmad kata mana? Dan seumpama dia, level sama. Hadis targhib wa tarhib. Hadis yang cerita tentang sirah dan sebagainya, kami mengambil sikap tidak terlalu begini. Mana tak kabur sanad pun dah. Yang pentingnya isi kandungan dia tidak bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Kalau canggah tak ada iman. Ya Allah. Menerusi riwayat lain, beliau berkata, harus mengambil mudah tentang hadis-hadis ar-raqaiq. Hadis-hadis raqaiq, hadis-hadis yang boleh menumbuhkan hati kita. Ar-raqaiq, hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin, cerita tentang neraka, cerita tentang syurga, cerita tentang perkara-perkara yang kalau kita dengar, hati kita akan jadi lembut. Raqaiq daripada raqiq. Raqiq maknanya yang lembut. Yang mana kita kata hadis-hadis sebut dalam kitab-kitab tasawuf. Ya Allah. Kecuali apabila terdapat sesuatu hukum di dalamnya. Bila ada hukum, barulah saya mau perawi dia. Sebab kita tak boleh ambil suatu hukum daripada hadis yang Allah faham. Imam Abdul Rahman bin Al-Mahdi pula berkata, apabila meriwayatkan hadis dari Nabi mengenai halal dan haram, maka mulalah kami mengambil sikap terlalu berhati-hati dan melakukan penilaian terhadap perawinya. Ni sikap tokoh-tokoh besar di kalangan ulama hadis ni, di kalangan huffaz ni, bukan di kalangan Amirul Mukminin fi ilmu hadis. Imam Ahmad bin Hanbal tu sejuta hadis dalam kepala. Amirul Mukminin fi ilmu hadis, sikap dia mana? Kalau hadis yang tak kait dengan halal dan haram ni kami tak pegang. Tiba-tiba anak Umar ni, ya Allah, dia buat hadis dhaif tu macam ke hadis palsu. Ni sahih ke tak? Tak sahih. Kalau kita guna hadis sahih. Astagfirullah. Mana yang lebih sensitif tentang agama Allah, kamu ke ataupun imam-imam yang besar? Ni orang panggil sifat melampau. Yang Imam Ghazali kata, hadza laisa min usyik. Ini bukan sarangmu, fadriji tunggu. Kalau muduk sini kat game kena atuk dituang ni. Dia burung caceh nak duduk dalam sarang burung. Sekali rabuk habis muka kena patuk dia. Burung yang besar. Tapi dah tak sedar, burung caceh rasa dia tu hebat. Dia tipu je tapi rasa macam gajah. Berasa. Dia tak cerdik mana tapi dia berasa dia cerdik. Dia tak hebat mana tapi berasa dia hebat. Ini orang panggil orang yang dalam hati dia ada sifat hidup. Kita kena didik anak murid kita supaya dia jadi hebat, bukan dia berasa hebat. Tapi setengah orang didik anak murid jadi berasa hebat. Belajar 2-3 kuliah dah jadi mustahil kedua mustaqil selalu. Ni benda yang orang kata fitnah di zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita, Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita pada tempat kita yang sekarang. Kita kenal siapa diri. Rahimallahu mra'an ya'rifu qadrahu wa la yata'adda tawbah. Allah merahmati seseorang yang tahu di mana kedudukan dia dan dia tidak melampaui kemampuan dia. Allah maj'alna minhum, ja'alna minhum ya rabbal alamin. Baik. Imam Abu Zakaria Al-Ansari Al-Ambari pula berkata, sesuatu hadis jika ia datang tidak menghalalkan haram dan mengharamkan halal, maknanya tidak boleh dijadikan dalil halal dan juga haram. Di samping tidak membawa sesuatu hukum yang terdiri daripada hadis targhib. Di samping tidak membawa sesuatu hukum koma situ. Dan hadis itu hadis yang terdiri daripada hadis targhib dan tarhib. Hadis yang nak bagi galakkan orang beramal. Mana hadis yang dapat mendorong orang supaya tidak buat maksiat. Hadis sekadar targhib dengan tarhib saja,
maka kami pejamkan mata mengenainya dan kami pejamkan mata mengenainya. Aghmadna ainaina, kami kejam mata kami. Dan kami mengambil. Maknanya apa? Maknanya kami tak cari sangatlah apa-apa sangat ni. Kami beramal je. Tak payah nak akademik sangatlah situ. Seakan-akannya begitu. Aghmadna a'yunana, dengan makna kami pejamkan mata kami. Mana kami tak bertegas untuk nak semok, perawi-perawi dia tak boleh. Ni tokoh besar ni, Zakaria Al-Ambari, tokoh besar. Orang kata apa bendanya sebelum pada tu, Imam Abdul Rahman Al-Mahdi pun tokoh besar dalam ilmu hadis. Kalau ilmu hadis kita tak ikut tokoh-tokoh ni, tokoh-tokoh mana lagi kita nak ikut? Kalau kita tak ikut, orang kata sikap daripada tokoh-tokoh ini. Mana kalau nak jadi ilmu hadis yang ikut sikap tokoh-tokoh ulama hadis baru betul. Ni kita rasa seakan-akan kita lebih sensitif dalam ilmu hadis daripada tokoh-tokoh ulama hadis sendiri. Ini maghrur, orang yang tertipu dengan diri dia sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sifat al-ghurur, sifat tertipu dengan diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan kami mengambil sikap tidak terlalu berkira mengenai perawinya. Menerusi kitab Al-Adhkar pula, Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebut. Ni Imam Nawawi pula, Al-Hafiz Imam Nawawi, bukan orang biasa-biasa. Imam Nawawi sampai tak kahwin. Kerana apa? Kerana nak khidmat kepada agama. Dari segi ilmu hadis dia, orang tak ada ragu pun kewibawaan dia dalam ilmu hadis, baik kawan ataupun lawan. Dan pandangan dia lebih utama untuk kita ikut daripada pandangan kawan-kawan kita. Kau jiran sebelah rumah dia pun pergi dia. Dibandingkan dengan pandangan Imam An-Nawawi. Dia kata macam mana? Para ulama, fuqaha dan sebagainya melihat dibolehkan dan dituntut beramal menggunakan hadis dhaif dalam perkara fadail, targhib dan tarhib, selama mana ia bukan hadis palsu. Tu kata-kata Imam An-Nawawi. Maknanya melampaunya sebahagian daripada rakan-rakan kita yang pengaruh kira salafiyah al-wahabiyah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala buka hati mereka sehingga mereka dapat melihat yang benar-benar yang salah itu dia juga kawan-kawan kita sayang ke dia. Dia juga anak-beranak kita sayang ke dia. Bukan mana bila dia salafiyah wahabiyah kita kata aku istighfar perang kepadamu. Dia juga umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Adapun dalam menentukan hukum seperti halal dan halal haram, jual beli, kahwin, talak dan sebagainya, maka tidak harus lagi berdalil kecuali dengan hadis sahih atau hasan sahaja. Menerusi syarah. Okey. Bila sebut hadis itu tak sahih, bukan makna kena buang tu. Bukan makna dhaif tu. Tak. Hadis tak sahih, ada lagi bawah pada sahih tu. Nama dia hadis hasan. Hadis hasan ni hadis yang tak sampai ke tahap sahih. Hadis hasan bukan saja boleh diamalkan, bahkan boleh dijadikan hujah untuk nak sabitkan halal juga haram. Cuma status dia tak sampai ke tahap sahih. Tengok orang sekarang ni dalam Facebook ni, sahih ke tak? Tak sahih. Sedangkan ini sikap yang tak pernah ditunjukkan oleh orang kata tokoh-tokoh besar di dalam hadis. Fitnah akhir zaman. Ya Allah. Menerusi syarah Al-Alfiyah, Al-Hafiz Al-Iraqi pula berkata, adapun hadis dhaif yang selain daripada hadis palsu, maka para ulama mengharuskan mengambil sikap tidak terlalu berkira mengenai sanadnya, dan mereka memandang harus meriwayatkan tanpa menjelaskan statusnya jika ia tidak menyentuh sesuatu hukum atau akidah. Ini yang kita tengok dalam kitab-kitab Jawi kita, banyak hadis-hadis dhaif. Di mana-mana. Kalau kita tak tahu ni, banyak ada dhaif kitab Jawi ni. Tak boleh pakar kita. Astagfirullah. Kalau tukang tulis tu ada di kalangan mereka yang juga pakar dalam ilmu hadis. Ulama kita bukan komang. Ulama kita setengahnya dapat jawatan Syekhul Islam daripada kerajaan Osmaniyah tu. Bukan kerajaan Batunan, bukan. Kerajaan Gobadak, bukan. Kerajaan Osmaniyah tu. Jadi jangan mana lekeh. Kita mana lekeh sebab kita tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Ya Allah.
iaitu apabila ia adalah hadis targhib dan tarhib yang terdiri daripada kata-kata nasihat, kisah-kisah teladan dan amalan-amalan sunat dan seumpamanya. Adapun apabila ia mula menyentuh hukum syarak yang terdiri daripada halal, haram dan seumpamanya, ataupun mengenai akidah seperti sifat-sifat yang wajib, harus dan mustahil bagi Allah dan seumpamanya, maka para ulama sekali-kali tidak membenarkan mengambil sikap sedemikian terhadapnya. Sikap tidak cermat. Sikap makna tidak bertegas. Bila kait dengan hukum, kait dengan akidah, orang ulama akan bangkit tengok dia punya perawi ni. Perawi dia adil, perawi dia topik, sanak dia sambung, tak ada syak, tak ada ilah, dia terima hadis sahih. Untuk hukum hakam boleh guna. Untuk akidah sampai ke tahap mutawatir, bukan semata-mata sahih. Sampai barulah dia ketengahkan sebagai dan ini ulama kita, cermatnya mereka. Makna hak yang mutawatir untuk akidah itu mutawatir. Kalau yang sahih yang tak bercanggah dengan mutawatir. Untuk hukum itu boleh yang sahih. Kemudian untuk beramal dhaif pun boleh selama mana tak bercanggah dengan yang sahih. Untuk nyatakan kelebihan dhaif pun boleh selama mana tak canggah dengan yang sahih. Begitu juga untuk sejarah dhaif pun boleh selama mana tidak bercanggah dengan yang sahih. Makna bukan dibangkul sampahkan selain daripada hadis yang sahih. Sebab hadis yang tidak sahih ada kemungkinan dia adalah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul waktu hadis baginda Nabi kita pergi buang, mana dari segi hukum dia tu? Kita buang kata-kata baginda Rasulullah kerana cermat para ulama lah dia letak hadis